perang Teluk yang pertama 92. Masa tu Saddam Hussein lepaskan peluru berpandu dia, cuba hancurkan Israel. Hari ni Saddam tak ada nak. Kami belajar masa tu dekat Sudan, 3 bulan tak dapat nasi, makan roti keras. Roti keras macam roti prata, keras. Kalau baling kepala, InsyaAllah roti tak kebek, kepala kita yang benjol. 3 bulan tak ada beras. Apa nak buat kan? Apa dia punya slogan? Sebab apa berlaku peperangan ini? Sebab apa Sudan antara jadi sasaran? Sampai hari ini akhirnya Sudan kehilangan setengah negara. Sekarang Sudan dah terbagi 2. Ini kerja Amerika semua sejak daripada dulu. Sebab dia melaksanakan syariah. Dia nak negara dia melaksanakan undang-undang Islam. Bila dia nak buat, apa jadi? Barat tak akan pernah suka. Apa slogannya? Masa tu Sudan pakai slogan ajar rakyat dia. Slogan dia apa? Slogan dia ialah Na'kul mimma nazra wa nalbis mimma nasna. Itulah slogan dia. Na'kul mimma nazra, nalbis mimma nasna. Kami makan apa yang kami tanam dan kami pakai apa yang kami buat. Dia tak pandang timur, tak pandang barat. Sebab Allah dah beritahu dah. Kalau nak berjaya dalam Islam ni, jangan kiblat ke barat, ke timur. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masjid wal maghrib. Walakinnal birra, siapa dia yang birra? Allah senaraikan 9 tu. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyina wa atal mala alahu bi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin. Sampai dah akhir ayat. Ada 9. Kita tak ada masa, jadi saya tak sempat nak urai. Cuma saya nak ambil mafhum daripada ayat itu. Sebenarnya kita nak jadi manusia yang paling baik, kita kena sampai kepada taraf takwa. Sebab Allah dah sebutnya dalam surah Al-Baqarah, orang yang paling baik ini siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi kita nak capai matlamat ini. Bila peluang nak capai matlamat ini? Antaranya bila kita berpuasa Ramadan. Tapi Ramadan kita tidak akan sempurna kalau kita tidak mula dengan Rajab. Bagaimana Rasulullah ajar kita doa tadi, supaya kita memulakan langkah untuk kita jumpa Ramadan, mulakan daripada Rajab. Ini ada cerita. Kenapa saya nak cerita? Sebab saya tengok tuan-tuan dah mulai khusyuk. Biasanya orang yang ceramah ni mula-mula dia khusyuk, lepas itu dia tawaduk, lepas itu dia mengantuk. Lepas mengantuk, insya-Allah terlentuk. Lepas terlentuk, kita syahid, meninggal dunia sekejap je. Meninggal kita, orang gelak kita tak gelak, orang tak gelak kita gelak. Jadi sebenarnya sampai ke makam syahid ni, kita dengar cerita. Satu hari ada seorang, apa kita nak guna bahasa ya, penyangak lah senang, aksi, orang yang dah banyak buat dosa, terkenal. Kalau dekat Madinah tu dia terkenal, dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, kita kena faham, bila Rasulullah pergi ziarah jenazah tu, sahabat-sahabat akan pergi. Kalau Rasulullah tak ada, siapa jadi bantuan? Huzaifah bin Yaman. Pasal apa? Kerana Huzaifah simpan senarai orang-orang munafik. Alamatul munafiqun salah. Seorang munafik ni 3 ciri kan. Kalau cakap bohong, kalau janji mungkin, yang ketiganya kalau dibagi amanah, pecah amanah. Kalau Rasulullah ada, sahabat tengok Nabi pergi, sahabat ikutlah. Tapi kalau Rasulullah tak ada, tengok Huzaifah. Yang paling takut jadi munafik ni siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang paling takut. Walhal Sayyidina Umar salah seorang sahabat yang dia dijamin masuk surga. La ilaha illallah. Apa masalahnya? Tak ada masalah. Tapi dia takut kalau ada sifat munafik pada dia. Sebab itu bila Rasulullah tak ada orang meninggal dekat Madinah tu, dia akan bersama dengan Huzaifah. Huzaifah ke depan, dia ke depan. Huzaifah duduk, dia duduk. Ini tempat orang meninggal ni. Huzaifah masuk ke bilik air, dia pun ikut bilik air. Begitulah. Sebab apa? Sebab dia tengok, kalau Huzaifah cabut lari, dia pun balik. Maka dia tahulah ini yang meninggal ni munafik, tak patut disolatkan. Sebab pada waktu itu perintah orang munafik jangan disemayangkan. Bila jumpa Huzaifah, dia kerap tanya, hal ana minal munafikun ya akhi, aku ni masuk munafik tak? Huzaifah tak jawab. Takkanlah orang macam Sayyidina Umar munafik.
Jumpa lagi masalah lain, tanya lagi, hal ana minal munafiqun? Tak dijawab. Dah banyak kali tanya, lama-lama ya Uzaifah pun gerak. Satu hari bila ditanya oleh Rasulullah, hal ana minal munafiqun, apa dia jawab? Lasta minka ya Syekh, tuan tidak termasuk dalam senarai. Jangan tanya lagi ya, tanya lagi, pun lempang dah. Yang ujung tu saya tambah. Tak ada, depan tadi. Maknanya marah lah Uzaifah kan. Kerak tanya. Apa yang saya nak cerita? Meninggallah penyangat. Tengok Nabi pergi. Nabi pergi apa? Pergilah sahabat, uruskan jenazahnya, solatkan, kapankan jenazah. Kemudian yang ada dua peristiwa pelik. Bila jenazah dibawa ke Makkah, Rasulullah jalan macam pengantin. Macam mana jalan pengantin? Yang dah pernah jadi pengantin, cuba tutup masa sekejap, bayangkan kita jadi pengantin dulu. Tak payah lama, satu saat je. Macam mana kita jalan? Jalan pengantin macam mana? Laju ke? Kalau jalan pengantin laju, alamat orang kampung kata, ini pengantin Miang. Betul tak? Macam mana jalan pengantin? Selangkah. Walhal Nabi bagi tahu dah pada sahabat-sahabat, ada 3 perkara yang kena disegerakan. Pertamanya, kalau ada jenazah, cepat-cepatlah ke bumi, bawa ke kubur tu pun cepat jalannya. Yang keduanya, kalau ada hutang, dah ada duit, bayarlah, jangan tunggu lagi. Tak payah fikir banyak. Nanti kalau saya bayar hutang ni, saya dah tak cukup makan untuk ujung bulan, tak payah fikir lah, insyaAllah nanti Allah ganti yang lain. Ikut aja perintah Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi ajak, ikut. Apa yang dilarang, jangan buat. Satu lagi apa Nabi kata? Kalau ada anak dara, dah ada yang meminang, kawinkan tadi, cepat-cepat. Jangan biar bertunang, kawin gantung, kawin apa lagi? Macam-macam istilah. Dah nikah, gantung ni apa benda nak digantung? Kalau kita tak kawinkan dia, dah ada pasangan, apa jadi? InsyaAllah dia mengawinkan diri dia sendiri. Lagi pening kepala. 3 benda. Tapi hari itu Nabi bawa jenazah. Nabi jalan macam pengantin. Sahabat nak bertanya, tak berani sebab jenazah lagi dibawa. Bila sampai di kubur, ketika jenazah diturunkan, tiba-tiba Nabi gelak. Mula-mula senyum, lepas tu Nabi gelak sorang-sorang. Bila gelak, sahabat-sahabat pun tanya juga dalam hati, ada apa ni ya? Mesti ada something. Must be something. Tapi tak ada lah yang berani tadi. Bila ada kebunyi jenazah, semua pulang, nak tanya pada Rasulullah sekalian, pergilah ke rumah penjaga tadi. Tengok pintu rumah dah tutup, kunci gate semua. Tak ada. Pasal apa? Keluarga yang ada malu nak jumpa masyarakat kerana ketua keluarganya orang yang terkenal dengan perbuatan yang tak elok. Itu sebab kita jadi ketua keluarga, jangan buat benda-benda yang tak elok. Kalau kita tak ada nanti, kita akan meninggalkan anak isteri generasi yang dia nak hidup di kalangan masyarakat pun ada masalah. Itu contoh. Jadi akhirnya mereka pun datanglah, jumpa Rasulullah SAW, tanya. Barulah Nabi jawab. Nabi kata, tadi saya jalan perlahan begitu sebab terlalu ramai malaikat daripada langit turun mengiringi jenazah. Asi dia. Kenapa Nabi jalan slow macam pengantin? Sebab malaikat ni dia ada sayang. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِنَّهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. Ila akhir ayat surah Al-Azim. Dalam surah An-Najm kita akan jumpa ayat وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Buat pertama kali Rasulullah melihat wajah malaikat yang sebenar ketika berada di Sidrah Al-Muntaha semasa Isra' Mi'raj. Dah sampai Sidrah Al-Muntaha kan? Jibril kata pada Nabi apa? Taqaddum ya Muhammad, ana ila huna. Kamu terus. Dia tak boleh jumpa Allah. Manusia boleh. Sebab manusia lebih mulia daripada malaikat. Berilmu. Jibril sampai situ aja. Sampai di Sidrah. Sidrah ini nama pokok Muntaha yang terakhir. Di langit ini banyak-banyak pokok. Antaranya adalah Sidrah Al-Muntaha. Sampai situ Jibril kata teruskan. Baru Nabi tengok Jibril, wajah dia sebenar. Tahu macam mana wajah dia? Dia ada sayap. Bila dia kembangkan sayapnya tu, bukan 700 sayap dia. Dan satu sayap itu kalau dikembangkan, lebar dia, luas dia seluas langit dan bumi. Allahu Akbar. Sebab Nabi jalan macam pengantin tadi, takut terpijak sayap malaikat. Ramai malaikat turun dari langit mengiringi jenazah ni. Satu. Yang kedua, yang ketika
diturunkan jenazah, Nabi gerak. Kenapa? Nabi cerita ketika diturunkan jenazah, Nabi nampak ashabul yamin datang daripada surga, bawa air dalam gelas bagi minum pada jenazah tadi yang sedang diturunkan ke liang lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya nak minum, tak ada blok, itu blok. Kalau nak ceramah kena macam tu, cari blok. Kita pernah turunkan jenazah kan? Saya baru lagi minggu lepas, anak tok penghulu kita meninggal. Dia pergi Kuala Lumpur, rumah anak lain, anak muda dia tu, anak bujang dia tu meninggal. Tinggal dengan sepupu dia, 2 orang. Haji Raji, ketua surau Tabananja, telefon saya. Masa tu saya di bank urusan untuk hantar duit ke Mesir. Dia cerita minggu lepas. Dia kata, Ustaz, balik sekejap, anak tok penghulu kita ni nak meninggal, baru tadi lepas zuhur nak ke bumi buat pasal. Saya pun bekerja lepas pasal tu, kita solatkan jenazah ni, kita pun ke bumi dari sini, Tasik ni. Bila masuk dalam lubang tu macam biasalah kan, kita masukkan jenazah, kita bayanglah kalau kita dah besok macam ini, macam mana. Oh, itu yang seronok. Ada peluang kita nak merasakan benda yang sebenarnya belum sampai masa kita rasa. Sebab tu elok banyak-banyak pergi kubur, elok banyak-banyak ziarah orang yang meninggal ni, supaya bagi kesedaran pada kita. Kalau tidak, kita reka aja. Kita rasa hidup ni macam kita punya aja. Semua macam kita punya aja. Rasa buat dia aja, orang kata tak buat, tak tahu aja. Padahal kalau Allah nak panggil kita tiba-tiba aja macam tu. Tak pasal-pasal masa petang semalam ayah dia pergi Kuala Lumpur, dia masih sihat. Malam tu pun dia masih okey lagi. Dia tidur agak lewat malam tu. Pagi tu bila dikejutkan dengan sepupu dia untuk solat subuh, dah tak ada. Mudah aja meninggal. Jadi bila diturunkan jenazah tadi, Rasulullah pun senyum gelak. Kenapa? Datang ashabul yamin. Ma ashabul yamin fi sidrin maqdud wa tal'in mandud wa dhillin mamdud wa ma'in masqub. Baca surah Al-Waqiah, ada cerita ashabul yamin. Atau baca surah Al-Mudassir. Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun. Setiap manusia akan menanggung sendiri dosa-dosa dia kecuali ashabul yamin. Mereka itu terus dibawa oleh Allah ke surga. Siapa dia ashabul yamin? Budak-budak yang meninggal dunia sebelum akhir balik. Kita ni dah akhir balik belum? InsyaAllah dah kali ketiga akan balik. Jangan kata saya belum akhir balik ni. Tak berapa kali dah akhir balik. Ashabul yamin ni dia tak ada siksaan pada dia, terus ke surga. Dia turun bawa air bagi minum. Siapa suruh? Mestilah Allah suruh. Kalau tidak, macam mana dia nak bagi minum? Jadi yang meninggal tadi ni istimewa sangat. Padahal profesional apa? Orang tak baik, asing, keluarganya memang. Bila ditanya pada Rasulullah, sebenarnya tadi Nabi senyum tengok budak-budak kecil berlumba-lumba bagi minum. Apa saya nak sebut? Bila jenazah diturunkan ke dalam kubur tu, disitulah saat yang paling dahaga. Cuma jenazah tu tak boleh bercakap. Kalau dia boleh bercakap, bagilah teman air segelas, InsyaAllah yang mengantuk ada semua lari. Cabut balik, ni hantu ni kan? Dia tak boleh bercakap. Masa tu dahaga sangat, panas. Jangankan jenazah, kita yang mengusung tu, yang masuk kan tu dah rasa dahaga, betul tak? Rasa. Tiba-tiba ada ashabul yamin bagi minum pada masa yang kritikal. Allah, seronok kata. Tapi siapa dia? Padahal kerja dia tak elok. Inilah cerita dia tadi. Sebab itulah timbul doa ni. Dia datang jumpa Rasulullah SAW. Taubatlah, ini cerita taubat. Dia dah buat kerja tak elok. Bila dia sampai bulan Rajab ini, nak masuk Rajab ni, dia dengar Nabi ajar doa macam ini, dia pun datang jumpa Rasulullah. Nabi ajar dia doa macam ini, dia pun bertaubat. Rajabnya dia manfaatkan, Sya'bannya dia manfaatkan, Ramadannya dia manfaatkan. Lepas Ramadan, bulan Syawal dia meninggal dunia. Jadilah macam tadi. Allahu Akbar. Itulah hebatnya persiapan dia. Baik, itu sebenarnya cerita selingan. Kita sedang membincangkan 10 rupa manusia. Kita baru sampai nombor 3. Dihalau dalam keadaan terbalik. Jadi nanti di akhirat kita jalan terbalik. Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, di hari akhirat manusia ni ada 3 cara dia berjalan. Pertama, dia ada kenderaan yang tunggu dia. Ada kenderaan yang tunggu dia. Yang keduanya dia jalan sendiri. Yang ketiganya dia jalan terbalik. Besok kita jalan macam mana? Mudah-mudahan ada kenderaan yang tunggu kita. Jangan jalan sendiri. Waktu itu panas terik. Datang malaikat Zabaniyah bawa air. Berlumba-lumbalah orang nak minum.
bila diminum air tadi terlalu panas sampai bibir ini pecah, bukan pecah aja, merekah dan tercabut daging-daging bibir kita ni tercabut macam tak ada bibir. Waktu tu kita dah jasad kita dah bersatu balik dengan roh. Macam mana keadaan awal? Begitu Allah nak bagi sisaan. Kecuali siapa? Waktu itu panasnya satu jengkal daripada kepala kita ni dah matahari. Ini cerita hari kiamat. Iza samsu kuwirat wa iza nujumu qadarat wa iza jibalu suyirat. Baca tu surah At-Takwir 1, 2, 3 cerita tentang itu. Ataupun baca iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah, cerita hari kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, kalau bermula hari kiamat Allah akan goncang bumi ini seperti zilzal gempa bumi. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Hari itu manusia mampus, ya. Ini cerita hari kiamat. Jadi 3 cara manusia berjalan. Ada kenderaan itu, matahari dekat, tapi ada 7 golongan yang akan mendapat zillullah, dapat perlindungan daripada Allah pada waktu yang tak ada boleh bagi pertolongan dan perlindungan melainkan pertolongan Allah. Itu cerita lain. Sebab kita sedang bincangkan tentang tajuk ini. Baik, yang ketiga. Yang keempat, dihalau dalam keadaan buta dan dituntun atau diiringi. Mereka adalah daripada kalangan manusia yang curang dalam menetapkan hukum. Jadi jangan main-main pasal hukum. Jangan main-main pasal fatwa ni, jangan main-main. Dia tanggungjawab berat. Saya tadi belum habis sebut kedudukan kita sebagai orang awam. Saya baru baca tadi surah Al-Baqarah ayat 177, cerita orang bertakwa ada 9. Lepas itu ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qisas fil qatl al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Cerita pasal apa? Cerita pasal qisas. 2 ayat. Lepas itu cerita pula lagi tentang apa? Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Cerita tentang apa? Wasiat. 177 Allah senaraikan dulu ciri-ciri orang yang paling baik. 178, 79 tentang kisas. 80, 81, 180, 181, 182 tentang wasiat. In taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Kalau rasa-rasa dekat-dekat nak mati, rupa-rupanya orang nak mati ni dia tahu. Kita hari ini belum terasa nak mati kan? InsyaAllah masih panjang umur. Bila nanti dah rasa-rasa, kita boleh merasa sendiri. Sebab Allah dah sebut macam itu dah dalam surah Al-Baqarah yang sedang kita bincang. Kutiba alaikum iza hadara, apabila kamu rasa kamu dah dekat nak didatangi oleh mati. Maknanya kita tahu dah. Kita perasan. Orang tengok pun orang perasan. Ada orang yang perasan tu. Dia dah tengok ni, nampak dia ni berubah. Betul tak? Melayu kata apa? Buang tabiat. Buang tabiat. Biasa datang jalan kaki ke masjid kita ni, tiba-tiba datang naik motor besar macam ni. Orang betul saja. Rupanya buang tabiat. Tak pernah benda ni. Misal je lah kan. 3 tentang takwa sudah, tentang kisah sudah, tentang wasiat. Lepas tu cerita pasal apa? 183, 184, 185. Cerita tentang apa? Cerita tentang puasa. Betul tak? Mula daripada ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. 186 cerita tentang apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada hamba-hambaku yang bertanya di mana aku, kata Allah, jawablah aku dekat dengan mereka dan aku akan memperkenankan doa mereka. Syaratnya mereka kena minta, maknanya kita kena minta doa. Jadi doa pun disebut. Nampak tak? Kisah disebut, tinggal wasiat disebut, puasa disebut, doa disebut. Yang kita ambil apa ni? Yang kita ambil apa? Kita fahamlah, kita orang awam. Apa yang kita ambil? Apa yang kita ambil? InsyaAllah
Saya nak jadi orang bertakwa. Ciri yang 9 tadi ada. Kita beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada nabi-nabi, kita bagi bantuan pada orang miskin, pada orang yang minta-minta. Kemudian kita tepati janji. Dan 9 tadi itu, insyaAllah kita buat semua. Okey, cantik. Kisas, kita buat tak? Saya tak boleh buat sebab saya bukan pemimpin. Tak apa, bukan kita nak buat. Soalnya siapa yang nak buat? Orang yang nak buat kisas ini ialah mesti ada pemimpin. Jadi kita mesti bersama pemimpin yang nak kisas. Itulah poin dia. Sebab kita orang awam, saya tak buat kisas, jadi saya tak bertanggungjawab. Tak boleh, tak boleh. Sebab kuasa ada di tangan kita. Fikir balik tu, fikir balik. Kisas. Yang lepas tu apa lagi? Wasiat. Dah buat kan belum wasiat? Kalau belum, pergi amanah raya. Amanah raya disediakan dah. Bukan bahan sangat. Bayar 250. Isi orang dah ada. Dia punya wasiat dah siap sekali. Dia orang dah sign. Besok kalau kita meninggal, laporkan kaya pada amanah raya, tunjuk surat kematian. Dah ada kad. Dia bagi kad ke anggota amanah raya. Pergi sana, waris dia dah pergi, tunjuk ayah saya dah meninggal. Maka orang amanah raya akan datang, kumpulkan semua waris-waris. Harta apa yang kita tinggal, dia akan bawa ke mahkamah syariah. Sebab mahkamah syariah yang kena buat keputusan tentang apa wasiat dia. Kalau nak diparahi, diparahi. Selesai. Jadi anak tak bergaduh, cucu menantu semua okey. Kita meninggal, harta yang setengah mati kita cari masa hidup bermanfaat untuk kita semua. Kena buat. Tapi hari ini orang yang buat wasiat, saya ada kawan dekat Amanah Raya, dia bagi tahu, tak ramai lagi orang Islam yang buat. Orang kafir ada buat tak Amanah Raya ni? Ada, Cina ada jadi ahli Amanah Raya, ada ramai juga. Kalau kau buat. Sebab ini janji. Kita bercakap pasal janji. Kita dah cakap tadi, tiap-tiap hari kita berjanji pada Allah. Solat kita, ibadat kita, hidup kita, mati kita kerana Allah. Tapi sebenarnya Arab kata kalam fadhi. Apa dia kalam fadhi ni? Nonsense. Sebenarnya tak ada nilai. Kerana cakap tu kita tak terjemahkan. Jadi kalau boleh, berazam untuk kita terjemahkan. Kalau kita dah tersasul, dah terlajak, insya-Allah 4 hari lagi masuk Rejab. Kita taubatan nasuha, buat apa yang boleh kita buat, ikut kemampuan kita. Mudah-mudahan kita nanti akan dapat barakah, insya-Allah. Baik, yang keempat. Sikit lagi. Yang kelima, ditukar menjadi bisu dan tuli serta tidak berakal. Mereka itu adalah kalangan yang bangga dengan amalannya sendiri. Tiba-tiba kita jadi bisu pekak. Bisu dan pekak nanti dari akhirat. Kenapa? Bangga. Kita ni sum'ah, suka menghebah-hebahkan apa yang ada pada diri kita. Kalau bagi sumbangan, panggillah surat khabar, masuk surat khabar. Bukan setakat bagi cek, tengok pula lagi pada kamera dia. Ya. Apa sangatlah yang kita bagi. Apa sangat yang kita bagi. Sahabat-sahabat Nabi Allah. Kalau kita balik tengok cerita Sayyidina Abu Bakar, ketika dia berhijrah, dia hanya bawa 6,000 dinar. 6,000 dinar tu 6 kali 800 lebih kurang 48,000. 10,000 dia tinggal di Mekah. Itu pun dia bawa 6,000 sampai Mekah. Dia bagi-bagi pada orang Ansar, orang tempatnya. Kalau tengok sahabat Nabi kalau buat sedekah ni, wah, kalah kita, kalah. Sebab apa? Dia yakin kepada apa yang Allah dah janji. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau kamu sedekah satu, akan tumbuh 7 cabang. Daripada 7 cabang itu, tiap-tiap cabang akan tumbuh 100 ranting. Maknanya sedekah RM1 nilainya 700. Itu hari biasa. Sampai Ramadan digandakan lagi 70 kali ganda. Allah, mudah nak cari pahala. Ketika ada seorang sahabat sedang solat sunat, dia pun bacalah Sami Allahu liman hamidah, bangkit dari i'tidal, walakal hamdu walakash syukr. Dia baca. Ada sahabat yang sedang duduk berzikir, ada tunggu waktu, dia pun menyampuk walakal hamdu walakash syukru. Dia sambung apa yang sahabat tadi baca. Sahabat tadi sebenarnya bersyukur kepada Allah. Dia sambung tu. Nabi tanya siapa yang menyampuk tu? Dia bagi tahu dia
maka Nabi kata dia sudah mendapat 30 kebaikan. Allah 30 kebaikan kerana meneruskan apa yang orang baca dalam solat. Padahal dia solat sorang-sorang. Begitulah mudahnya kita nak buat pahala. Kalau kita nak 1000 layar, tak nak 1000 layar. Baik. Yang ke-5, dihalau dalam keadaan mengoyak lidah sendiri, sedangkan lidah itu terjulur hingga ke paras dada, dan mulutnya pula keluar nanah yang menjijikkan. Lidah tadi keluar sampai ke paras dada, kemudian mulutnya keluar nanah. Siapa dia? Mereka adalah ahli pidato yang mana ucapannya berlainan dengan perbuatannya. Orang yang tak cakap, orang yang cakap tak serupa buat. Dalam surah As-Saff, Allah dah tegur orang-orang yang macam ini. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu cakap tak serupa buat? Wah, cakap bukan main lagi, duga-duga. Saya nak bagi sumbangan. Masjid sebelah ni senang naik ni. Nanti Ramadan saya nak bagi sumbangan. Sampai Ramadan buat dia saja. Nak bagi sumbangan tak payah tunggu Ramadan, bagi je sekarang. Rumah Allah, buyuti di dunia al-masajid. Rumahku di dunia dia kata Allah masjid. Jadi kena dimakmurkan. Bukan setakat makmur dengan bangunan yang hebat. Tak. Kita kena hadir untuk menunjukkan kekuatan Islam. Islam tak akan mungkin kuat tanpa ada kekuatan dalaman daripada umatnya. Yang menyebabkan orang kafir ni takut pada Islam ni, yang dia buat macam-macam label, radikal lah, ekstrim lah, macam-macam lah kan, pengganas lah. Sebab apa? Sebab dia tahu umat Islam ada internal strength, ada kekuatan dalam. Itu sebabnya bila Salahuddin Al-Ayyubi, bekas panglima perang dalam kerajaan Fatimiyah, kemudian jadi khalifah kerajaan Fatimiyah, dia orang ketiga yang membebaskan Palestin. Palestin itu dibuka oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jatuh ke tangan Yahudi. Cucu dia Umar ibn Abdul Aziz bebaskan semula dalam kerajaan Abbasiyah, jatuh lagi, dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. 15 Mei tahun 48 itu yang kita kata tadi, peristiwa An-Naba. 15 Mei 48 abad ini jatuh lagi ke tangan Yahudi. Kenapa Salahuddin boleh bebaskan? Tiap-tiap malam dia cek tentera dia, mana tentera yang tidak qiyamul lail, dia pecat. Jadi tentera yang dibina dengan kekuatan qiyamul lail inilah yang membebaskan Palestin. Allahu Akbar. Kekuatan dalam mana dia. Jadi jangan kita cakap tak serupa buat. Yang ke berapa? Dihalau dalam keadaan terpotong kedua-dua kaki dan tangan. Kaki tangan tak ada. Mereka itu terdiri daripada orang yang suka ganggu tetangga dia. Jangan ganggu tetangga. Macam mana kita ganggu dia? Kadang-kadang tak sengaja kita ganggu. Kita beli durian, bawa balik rumah, kita bagi bau je pada dia. Bau je bagi. Jiran pun terhidulah siapa yang bakar ikan masin. Bau dia dah ada di hidup jiran dah. Ini berlaku zaman Rasulullah. Sampai Nabi kata kepada salah seorang sahabat, Allahumma salli ala Muhammad, lupa namanya, InsyaAllah dia saya ingat. Dia akan beritahu pada sahabat ni, dia kata, Nabi kata ni pasal jiran. Nabi kata pada dia, iza tabaqta fa'aksir ma'aha wa ta'ahadat jiranaka. Kalau kamu masak, banyakkanlah kuahnya, antarlah pada jiran. Sampai begitu Nabi suruh jaga hadirat. Kalau masak tu, banyakkan kuahnya, antarlah. Kita pun jujurlah, banyak masak sup, kuah banyak, antar kuah. Isi tak ada. Bila ditanya kenapa tak antar isi, kamu tak tahu ke? Nabi kata antar kuah tu. Allah, bab sedekah ni, kamu yang kedua, kuah je antar. Apalah salah masuk seketul dua lagi. Jangan hantar kuahnya. Baik, jagalah hak tetangga. Yang ke-9, diiringi kepada masa dalam keadaan tersalib pada pokok kurma neraka. Wah, saya dah sebut tadi, banyak pokok dekat sana. Nanti kalau kita baca dalam surah Al-Dukhan bahagian akhir, kita akan jumpa ayat apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini cerita pokok. Inna syajaratan zakum ta'amul asim
كالمؤل يغلي بالبطون كغلي الأمين خذوا فاعتلوا إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. Sadaqallahul-Azim. Sesungguhnya pokok zakum, apa dia pokok zakum? Pokok yang ada duri. Ta'amul asim, itu adalah makanan untuk penghuni neraka. Apabila dibagi makan, dimakan, ditelan sampai dalam perut, dia akan pecah, menggelegak macam minyak panas. Maka menderitalah yang memakannya. Siapa dia? Penghuni neraka. Macam mana nak tunjuk buah zakum? Saya bawa lagu Arab kembali sebab saya buka tahfiz Quran sebelum ni dekat Perintah. Ada lagu Mesir. Bila dia nampak durian tu, dia kata, "Hadza zakum, hadza zakum." Ini buah zakum ke? Kata, "Tak. Kata, bukan. Kau ni pandai-pandai dia kata zakum." Pasal dia tengok tu ada duri-duri situ kan. Jadi bukan itulah. Tapi lebih kurang itulah. Kalau makan durian macam mana? Bayarlah sendiri. Jadi di sini tadi diceritakan siapa dia? Nabi cerita tadi. Diiringi kepada masa, kemudian tersalib pada pokok kurma neraka. Ini nakhlun, bukan apa namanya, bukan pokok lain, pokok nakhlun, kurma. Mereka itu adalah kalangan yang suka berusaha mengajak orang ramai supaya membela pemerintah yang tidak jujur kepimpinannya. Allahu Akbar. Lebih baik kita nak bela orang, apalagi pemimpin. Tengoklah, jangan sebarang saja. Ini kerana habuan dunia. Allah, kadang-kadang kita lupa pada Allah. Wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu tarawna al-azab anna al-quwwata lillahi jami'a. Surah dalam surah Al-Baqarah juzuk 1, Allah dah tunjukkan ada manusia yang mewujudkan tandingan Allah, saingan pada Allah. Siapa dia? Pemimpin dia. Pukul 3 pagi bos telefon datang sini, dia datang. Tapi pukul 5:35 pagi daripada Masjid Tasik Jaya dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buat dia. Allah panggil buat tak dengar. Lepas itu menyalahkan Bilal. Kenapa tak keluar solat? Aku rasa Bilal masjid ni kena tukar. Pasal aku tengok dia azan tak pandai. Aku dengar dekat Mekah sana. Bila sampai kepada as-salatu khairum minan naum. Naumnya pendek kan? Ini Bilal kita ni panjang pula dia punya naumnya. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Aku dengar yang ujung tu aku tidur lah dia. Sudah salah pula Bilal pun salah, semua orang lain dia bagi salah. Itulah kita punya perangai. Nanti bila kita tidak meletakkan Allah pada tempat yang penting, tak ada benda lah. Ambil contoh mudah ya. Semua ada handphone. Kalau tuan-tuan dah jalan pergi pejabat, tiba-tiba handphone tinggal, apa jadi? Balik lagi ambil balik. Pasal apa? Handphone penting. Kalau tak ada handphone satu hari itu kita akan moyok, mungkin kerja tak selesai. Sebab apa? Kita meletakkan handphone di tempat yang penting. Begitulah bila kita letakkan Allah di tempat yang penting. Bila sampai masanya kita nak kena tunaikan tanggungjawab, sebab kita dah janji pada Allah, hidup kita, mati kita semuanya kerana Allah. Bila sampai masa kita pun tunaikan tanggungjawab. Apa masalahnya? Cantik. Tapi ini terbalik. Itu sebabnya kita tengok dalam masyarakat bercelaru hari ini. Ada yang menari di depan rumah orang, ada yang mengisap ais krim, ada yang tubuh kumpulan, pakai pula istilah Arab, kumpulannya untuk ayatkan orang lain, tapi pakai istilah mursyidul am. Allah, mursyidul am ni bahasa Arab. Saya orang belajar Arab, jadi saya sensitif. Tak boleh guna tu istilah itu untuk apa? Untuk satu kumpulan yang niatnya untuk mengaibkan orang. Tak kira lah orang tu betul-betul aib ke, memang dia buatkan kerja itu tak kira. Tapi dia guna istilah tu dah tak betul. Mursyid itu artinya orang yang memberi tunjuk ajar.
Mursyidul am artinya orang yang memberi panduan keseluruhan. Apa benda terhadap apa? Terhadap harakatul Islamiyah, terhadap gerakan Islam yang meletakkan Quran dan Sunnah sebagai asas perjuangan. Sebab itulah ikhwan di Mesir, saya dah 13 tahun di Mesir, bukan baru. Sebab itu ikhwan di Mesir hari ini menang. Dah dapat 235 kursi, Salafi dapat 163, lebih kurang 290 kursi dapat Islam yang 390 kursi, 360 kursi dah. Cuma lebih kurang 40 kursi aja yang campur-campur yang kebangsaan ni, dan ada 9 askar. Jadi semua 408 kursi. Ini pilihan raya presiden 23 hari bulan 23-25 pemilihan presiden Mesir. Lepas ni nanti ada presiden. Cuba kita tengok Mursyidul am Ikhwanul Muslimin. Betul, sebab dia bagi tunjuk aja kalau soal hukum, soal apa dia jadi imam, baru nama Mursyidul am. Ini nak menibai orang pakai Mursyidul am. Minta maaf lah, saya bukan terlepas. Gerak. Kadang salah guna nanti istilah. Jangan. Apa yang kita nak dari dunia? Kita nak apa? Apa yang kita nak? Tengok ni, 9 wajah dah kita cerita. Antaranya yang 9 tadi siapa dia? Orang yang bersama dengan orang-orang yang tidak jujur dalam kuasa yang ada pada dia. 9. Yang ke-10 dikumpulkan dalam keadaan menggunakan pakaian yang panas. Mereka itu adalah manusia yang takabur, sombong dan bongkar. Dapat pakaian tapi pakaian panas. Jadi kedudukan kita di mana, tuan-tuan dan puan-puan? 10 ciri dah kita sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya pada kita. Coba kita tengok sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita sikit. Satu hari Nabi nak pergi berperang ke Khaybar. Bila sampai ke sempadan, jumpa Aswad Ar-Ra'i namanya. Budak, baru belasan tahun. Macam mana Abu Sa'id Al-Khudri pernah menawarkan diri ketika umur 13 tahun untuk ikut perang Uhud. Rasulullah tolak. Abu Sa'id Al-Khudri masih 13 tahun. Muda-muda semua ni yang sokong Islam ni muda-muda. Tengok Sayyidina Umar, tengok Sayyidina Abu Bakar, umur 37 tahun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ketika bersama dengan Rasulullah, umur 27. Sayyidina Osman, umur 34. Ali bin Abi Thalib, 9 tahun. Abdurrahman bin Auf, ini semua yang dijamin masuk surga, umur sebelum 30 dah bersama dengan Islam, berjuang untuk Islam. Termasuk Abu Sa'id Al-Khudri, 13 tahun dah tawarkan diri. Kita dah dekat-dekat di ujung, dah masuk kumpulan KRU, kumpulan rambut ubat, masih lagi sibuk dengan dunia. Tak nak lagi berjuang dalam Islam ni, tak nak lagi menyokong perjuangan Islam. Sahabat-sahabat Nabi muda-muda dah sokong dah. Ini cerita tadi Aswad Ar-Ra'i. Apa jadi pada dia? Dia nampak rombongan Rasulullah lalu, dia pun stop. Dia kata, "Ana uridu ma'aka Rasulullah, ila aina tashabun?" Nak pergi mana Rasulullah? Saya nak ikut. Nabi kata, "Nanu ilal har, kami nak perang ni." Saya nak ikut. Kambing yang dia jaga tu banyak. Nabi kata, "Pergi bagi tahu dulu pada tuan kamu yang kamu nak ikut kami dan serahkan kami ini pada dia." Dia pun menghadap balik, jalanlah nak naik bukit. Tiba-tiba satu batu besar jatuh daripada atas, timpa dia, meninggal dunia masa itu juga. Nabi ambil serbannya, Nabi tutup. Nabi mana tempat lain? Sahabat-sahabat di mana tanya, di mana Rasulullah? Nabi kata, "Aku melihat 2 bidadari di surga yang akan menjadi isteri kepada Aswad Ar-Ra'i di sana. Cuma aku tak boleh tengok dia lama-lama sebab itu bukan muhrim aku." Sekali tengok dia tu Nabi pandang tempat lain. Tu jaminan dia tu. Bukan cara-cara kalau kita bela Islam ni, bukan cara-cara kalau Allah nak bagi balasan. Cuma nasihat saya, jangan kita terlambat macam Fir'aun. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, jangan lupa pergi ke Hammam Fir'aun. Tengok situ, di tepi Laut Merah, bila Nabi Musa idrik bi asaqal hajar, idrik bi asaqal bahar, pukul laut itu dengan tongkat kamu, kata Allah. Dia pun pukul. Ada 11 highway di jalan di atas tu, tiba-tiba jadi 11 jalan. Pasal apa 11? Kerana Yahudi ni ada 11 puak. Antara satu puak dengan satu puak dia tak anggap. Di atas laut pun dia bergaduh. Jangankan di darat, di laut pun dia akan bergaduh. Lepas tu Allah pukul 12, minta maaf, 12 mata air, 12 juga jalan. Pengikut Nabi Musa hanya 700 ribu.
Itu pun yang beriman dia bila sampai ke sana hanya 60,000, tak sampai 10%. Yang lain tu balik menyembah sendiri patung anak lembu yang dibuat daripada emas. Mengikut Fir'aun, tentera Fir'aun yang mengejar lebih 1 juta. Bila dia dipukul laut, terbelah jalan sampai ke seberang. Nabi Musa dia sampai ke seberang dengan umatnya. Sebelum tu, bila dia sampai ke tepi laut, ramailah pengikut Nabi Musa yang sebenarnya tak beriman sangat, tapi ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan aja. Orang kata Islam, dia pun Islam lah. Lebih kurang begitulah. Ada yang senior Nabi Musa, dia kata minta lah pada Tuhan kamu Musa, doalah supaya kita selamat. Ada yang kata begitu. Padahal dia kata dia beriman pada Nabi Musa, tapi bila nak minta tolong pada Allah, dia kata minta lah pada Tuhan kamu. Bukan Tuhan dia, maknanya dia tak mengaku Tuhan dia. Jadi nak dibelah laut tu, sebelum dibelah laut tu, Allah pun turunkanlah halilintar dengan dengan awan yang gelap, nak tunjuk. Allah sedang menunjukkan kuasanya. Barulah terbelah jalan. Bila dah sampai ke ujung, diperintahkan balik untuk pukul balik laut. Nabi Musa pun pukul balik. Di tengah-tengah laut itulah tenggelam tentera-tentera Fir'aun. Tapi Fir'aun akhirnya taubat, masuk Islam. Ada yang kata taubat dia diterima Allah, ulama tafsir kata, ada yang kata tak diterima. Apa dia kata? Baca surah Yunus ayat 90. Wa qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ujung Islam lah. Wa ana minal muslimin maknanya aku masuk surah Islam lah. Apa dia kata tadi? Qala, maka berkatalah Fir'aun, kata Allah. Allah rakamkan balik perkataan taubat Fir'aun dalam surah Yunus ayat 90. Qala amantu annahu la ilaha illallah, maka pada hari itu berkatalah Fir'aun, amantu, berimanlah aku. Kepada siapa? Amantu annahu la ilaha illallah, aku beriman sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Allazi amanat bihi Bani Israil, yaitu Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, umat Nabi Musa. Dia tobat, tapi dia dah nak tenggelam, dah dekat nak mati. Maknanya apa? Kalau nak tobat, jangan tunggu di ujung jalan. Kadang-kadang nak tunggu ujung jalan, nantilah saya nanti nak pergi haji, tunggu pencen. Sampai ke pencen kita? Kok awal-awal kita ada dipencenkan oleh Allah. Nantilah saya nak sedekah nanti pada umur sekian. Nak tunggu apa lagi? Jangan tunggu-tunggu. Sebab apa? Kita takut macam Fir'aun. Tapi apa salahnya kita jadi orang yang macam Sa'ad bin Mu'az? Salah seorang daripada 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga adalah Sa'ad bin Mu'az. Apa hebatnya? Pemimpin Yahudi pertama yang masuk Islam adalah Abdullah bin Salam. Yang keduanya Sa'ad bin Mu'az. Apa hebatnya? Muda masuk Islam. Dia sanggup meninggalkan kebangsaannya. Kalau dia mau mempertahankan kebangsaannya, Yahudi, dia tak akan ikut lagi. Padahal dia ketua ni, ada jawatan. Ada juga yang tak sanggup meninggalkan kebangsaannya kan. Siapa dia? Pak saudara Rasulullah SAW kan. Bila Abu Talib meninggal, Rasulullah menangis. Sahabat-sahabat hanya pada Nabi tak boleh minta tolong kepada Allah supaya pak saudara ini diselamatkan, akhirnya masuk ke surga juga. Sebab Allah dah beritahu orang kafir ni akhirul kalamnya macam mana pun dia akan kekal di neraka. Tapi kalau dia Islam, walaupun pernah dia transit di neraka, insya-Allah satu hari dia akan ke surga. Tapi untuk pak saudara ni tak boleh. Dia sampai kesudahnya tidak mengucap. Fir'aun tadi mengucap lagi, bagus lagi. Pak saudara tak mengucap. Nabi kata, aku dah doa, cuma aku dibagi tahu oleh Jibril, pak saudara ini hanya boleh dipindahkan daripada neraka yang ke-8 pergi neraka yang ke-7. Daripada neraka Jahannam pergilah ke neraka Wil. Tapi tahu tak kamu apa itu neraka yang ke-7 ini? Kalau dia letak tapak kaki, menggelegak kamu. Nabi menangis. Datang Jibril bawa surah Al-Qasas ayat 56. Bagi dua motivasi, Allah bagi dua pada Nabi. Sedih Nabi, pak saudaranya meninggal dalam kerana nak menjaga kebangsaan dia tadi, Quraisy tadi, dia tak sanggup nak meninggalkan jawatan. Datang Jibril bawa, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan boleh memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai, wahai Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Tapi aku boleh bagi hidayah pada siapa yang aku mau. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah tahu siapa di antara kita ini yang mau hidayah. Siapa di antara kita ini yang mau Islam. Allah tahu, tak payah kita berperanan, tak payah pura-pura, Allah tahu hati. Itu cerita apa tadi? Tapi cerita Sa'ad bin Mu'az.
Begitu komitnya, sampai Nabi pernah bagi tahu dia, kalau nanti dalam satu peperangan kamu dahaga minta ayo, ada orang bagi kamu minum, itu tanda kamu dah dekat nak mati. Kebetulan bila berlaku perang Ahzab, perang Parit, Salman bagi Salman daripada Parsi bagi nasihat kepada Rasulullah supaya bina Parit. Nabi dulu. Kenapa? Kerana musuh datang dari sana, dari atas nanti. Kalau dia tengok umat Islam di bawah, dia di atas, senanglah dia nak bunuh. Lepas peperangan, dalam peperangan itu, Sa'ad minta ayo, tiba-tiba ada orang bagi dia susu, dia pun minum. Sebenarnya bagi itu Rasulullah SAW. Dia terkena panah beracun. Nabi berjaya kumpulkan orang-orang Yahudi yang memerangi umat Islam pada waktu itu. Dalam perang itu memerangi orang Yahudi. Nabi kumpulkan di mana? Di Masjid Nabawi. Disuruh duduk, tunggu saat datang. Sebab Nabi nak tanya pada ketua dia, apa nak buat pada pengikut dia. Nabi bukan tak boleh buat, Nabi boleh buat. Begitulah Nabi menghormati pembantu-pembantu dia. Dia tak buat keputusan sendiri. Padahal kalau Nabi buat keputusan, itu wahyu daripada Allah. Tapi Nabi tidak guna keistimewaan yang ada. Bila dia nampak saat datang, apa Nabi kata pada pengikut-pengikut? Qumu li sayyidikum, bangun kamu semua kepada ketua kamu, semua bangun. Saat pun Nabi pun tanya pada Sa'ad, maza sa'amal lihaulai, apa aku nak buat dengan orang semua ni, kata Nabi. Dijawab oleh Sa'ad, uqtulhum ya Rasulullah illa an-nisa wa atfal, bunuh semua ya Rasulullah kecuali anak-anak dan wanita. Nabi dia peranjat. Pasal apa? Tak sampai beberapa saat sebelum itu, Jibril dah datang bagi tahu pada Rasulullah, kamu, Allah perintahkan supaya kamu bunuh orang yang kamu tawan ini, kerana ini musuh ketat Islam. Bunuh semua kecuali wanita dan kanak-kanak. Nabi terperanjat sebab pandangan Muaz sama dengan apa keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hebat. Akhirnya dia dah kena panah beracun. Dia pun nazar. Bila nazar, Nabi nampak malaikat maut datang. Nabi kata pada malaikat maut Israel, tolonglah kamu cabut nyawanya secara perlahan, kerana sesungguhnya dia telah mengorbankan hampir keseluruhan hidupnya untuk menolong agama Allah. Jibril apa? Israel kali apa dia kata? Dia kata, Muhammad, tak payahlah bagi nasihat. Pasal apa? Kami malaikat di langit dah lama tunggu bila saat Muaz ni akan balik di surga dan kami akan jaga. Nampak? Malaikat sudah menunggu kematian. Sama peristiwa dengan orang yang asli tadi. Bila jenazahnya dibawa ke makam Baqi', Nabi jalan macam pengantin. Bila ditanya limaza, rupa-rupanya malaikat turun dari langit terlalu ramai sehingga Nabi terpaksa jalan selangkah-selangkah kerana takut terpijak sayap malaikat. Itulah hadiah untuk Sa'ad bin Muaz. Allahu Akbar. Indah, cantik Islam kalau kita berpegang dengan Islam. Jadi akhirul kalam, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini akan mendapat barakah daripada Allah SWT. Kalau ada tuan-tuan nak hantar anak ke Mesir ni, tapi Quran tadi, tengok lagi kita punya blog tu nanti, tunjuk pada anak. Sebab apa? Anak-anak kita ni bila habis UPSR, jangan lagi pilih yang lain-lain. Tinggalkan akademiknya, hantar dulu ke Quran. Supaya apa? Jadi manusia paling baik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Jangan nanti anak dah lepas universiti baru nak masuk Quran, dah terlambat. Saya dah jaga habis Quran di 13 tahun. Biasanya yang elok-elok dihantar ni lepas darjah 6. Walaupun ada budak darjah 3, darjah 4 pergi tak ramai seorang dua, tapi ramainya lepas darjah 6. Ini bulan 9 ni saya akan pergi 2 hari bulan 7 ni, balik semula nanti bulan Ramadan. Lepas hari raya 2 minggu balik lagi, kita bawa budak-budak UPSR. Setakat ni ada 10 orang lah. Pasal apa? Budak-budak UPSR ni masih bersih. Jadi kalau boleh kita korban, bukan nak pergi ke Mesir saja. Kalau boleh di Malaysia ni, masukkan anak kita ke tahfiz Quran. Jangan duk sibuk dengan akademik saja. Sebab apa? Dia tak akan rugi apa-apa. Kalau dia ambil pun tahfiz Quran 2 tahun, kawan dia dah masuk tingkatan 1, tingkatan 2, tak apa. Dia balik lepas 2 tahun, dia akan masuk tingkatan 3, sama dengan kawan dia yang tadi. Cuma bezanya dia sudah ada Quran. Saya dah ada anak buat seorang dekat SB, pergi 2 tahun lepas. Bila balik ujung 12 tahun lepas, dia patutnya masuk tingkatan 1 sebab tak masuk tingkatan 1, tingkatan 2. Tapi umur dia umur tingkatan 3. Pergi jumpa dengan pengarah Yusuf Husin, pengarah ajaib. Jumpa dia, bawa sijil Mesir itu, sijil Azhar, tunjuk pada dia, nak minta tolong masuk ke Izzuddin.
dapat masuk tingkatan 3 sama dengan budak-budak lain yang merangkak tingkatan 1, tingkatan 2. Dia tak payah masuk terus tingkatan 3. Sekarang di bawah tak ada masalah. Sebab apa? Kalau Quran boleh dihafal, apa lagi dah tingkatan 1, tingkatan 2. Tapi kadang-kadang kita hanya fikir cuma soal akademik, padahal kita tahu manusia yang terbaik ini kalau dia dah ada Quran, insya-Allah akademiknya akan cemerlang. Jadi mudah-mudahan yang disampaikan ini akan mendapat barakah. Dan kalau ada apa-apa tuan-tuan nak bagi sumbangan ke, kita sedang buat asrama yang kedua dekat sana. Ada asrama satu, nanti tengok blog. Kita ada asrama satu, ada asrama yang kedua. Saya pergi ini nak siapkan asrama yang kedua, 6 tingkat. Sekarang satu asrama, 6 tingkat dah siap. Ada satu lagi. Jadi mungkin kalau ada yang nak bayar zakat ke dan sebagainya boleh hubungi saya. Ada nombor telefon tadi dekat doa yang kita dah hedar tadi. Mudah-mudahan ini akan jadi amal jariah pada kita, dan mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi aset pada kita pada hari kiamat. InsyaAllah segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan untuk kelemahan pribadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua akan diberkati oleh Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma jalla taqabbal min ibadi tabaraka ma'suma. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika as-salihin. وجعلنا من القانتين وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المهتدين وجعلنا من أهل الله وجعلنا من أهل القرآن وجعلنا من أهل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك ربك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم زكنا منه ونسينا وعلمنا منه ونهينا وارزقنا تلاوته وأنا إلينا وتركناها واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami dan perpisahan kami pada malam ini akan mendapat barakah daripada-Mu ya Allah. Hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman, berilah kami kejayaan dalam iman, keluarkanlah kami dari dunia ini dengan iman, dan masukkanlah kami semuanya ke dalam surga dengan iman. Ya Allah, matikanlah kami dengan sebaik-baik kematian, dan kami lindung daripada kematian yang tidak baik. Ya Allah ya Karim, bantulah kami untuk kami menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah, yang melaksanakan segala perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan yang hakiki di dunia dan juga di akhirat, dan kami berlindung daripada kemurkaan-Mu dan daripada siksaan dan neraka-Mu ya Karim. Rabbana taqabbal minna wa qina bil aqwa wa taqabbal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Ya aman al-khaifin aminna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin nadina mimma nakhaf. Tawaffi sultan wa tahyatu bis-salam wa akhirna alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis selama hari pertama ini Ustaz Abdul Somad Al-Ustaz memberikan tazkirah ini, dan insyaAllah kita akan pada kita masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahab lurus, penuhkan sahab elban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.